Assalamualaikum. Hari ini cikgu nak tunjukkan beberapa contoh pengiraan hukum Boyle. Jadi hukum Boyle ni cikgu buat dua video sebab ada banyak contoh pengiraan. Jadi ini hukum Boyle part 1. Jadi soalan yang cikgu tunjukkan ni ada dalam modul yang cikgu beri tu. Okey, mari kita tengok contoh yang pertama. Tekanan campuran udara dan wap petrol di dalam sebuah silinder enjin kereta berisi padu 120 cm padu. Okey, kita pun tulis lalu maklumat. Tulis lalu maklumat. V1 sama dengan 120 cm padu. Okey, tekanan dia 1.0 atmosfer. Tulis lalu P1 sama dengan 1.0 atmosfer. Okey, kemudian dikata enjin tu ditutup dan campuran dimampakkan. Jadi dia kecilkan isi padu. Jadi isi padu baru dia sama dengan V2 dia sama dengan 15 cm padu. Jadi pressure yang baru ni kita tak tahu. Jadi kita ada sekarang, kita ada pemboleh upah P dan juga V. Jadi bila ada pemboleh upah P dengan V, kita akan guna hukum Boyle. Hukum Boyle ni, rumus dia P1 V1 sama dengan P2 V2. Jadi kita gantikan saja nilai ni 120 darab dengan 1 sama dengan P2 darab dengan 15. Okey, jadi kita akan dapat P2 sama dengan 120 darab dengan 1 bahagi dengan 15. Jadi akan dapat nilai dia 8. Okey, dapat 8. Jadi 8 apa? Okey, jadi P1 dia 1.0 atmosfer. Jadi yang ini 8 atmosfer. Okey. Soalan seterusnya. Contoh 2. Rajah A menunjukkan dua bekas W dan X. Jadi sekarang ni W ni dipisahkan oleh paip. Okey, jadi kita tengok bekas W dululah. Sebab kita nak tengok bekas gas. Jadi kita pun tulis maklumat dia. Isi padu awal dia P1 dia 150 cm padu. Okey, mengandungi gas pada tekanan 300 P. Ni V V1. Tekanan dia P1 sama dengan 300 kilo Pascal. Okey, kemudian dikata dia buka paip ni. Dia buka paip ni, jadi gas daripada bekas W akan masuk ke dalam bekas X. Jadi dikira macam satu bekas lah. Jadi V2 ni kita akan campur isi padu dua-dua bekas. 150 tambah 50 dapat 200 cm padu. Jadi soalan dia ditanya berapakah tekanan dalam dua bekas ni, W dan X. Okay. Jadi kita tengok dia pakai pemboleh ubah P dan V. Jadi kita guna hukum Boyle. Hukum Boyle ni P1 V1 sama dengan P2 V2. Okay, P1 ni 300, V1 dia 150, P2 yang nak dicari, V2 ialah 200. Jadi P2 dia sama dengan 300 darab dengan 150 bahagi dengan 200. Kita akan dapat kira-kira kita akan dapat 225. Okey, unit dia apa? Dia tengok P1 unit dia kilo Pascal. Jadi di sini pun kilo Pascal. Okey, tengok next slide. Okey, jadi sekarang ni berkaitan dengan gas yang berada dalam air pula. Sebab dalam air ada tekanan cecair. Jadi kalaulah gas tu berada di ruang udara, atmosfera, jadi tekanan gas kalau dalam soalan dia akan cover
tekanan gas dinyatakan sebagai tekanan atmosfera. Tapi bila gas tu dimasukkan ke dalam air, jadi gas tu mengalami dua tekanan, iaitu tekanan atmosfera daripada luar air dan juga tekanan dalam cecair. Jadi kita kena campur dua-dua tekanan ni. Tekanan gas tu biasanya diberi oleh nilai tekanan atmosfera campur dengan kedalaman air. Kita campurlah 10 meter air campur kedalaman air. Kalau kedalaman air 5 meter, jadi tekanan gas ialah 15 meter. Okey, kita tengok contoh 3. Satu gelembung udara mempunyai isi padu 2 cm padu pada kedalaman 40 meter dalam laut. Berapakah isi padu gelembung udara apabila tiba di permukaan air laut? Jadi sekarang ni asalnya gelembung udara ada di sini. Isi padu V1 sama dengan 2.0 cm padu. Kedalaman kedalaman adalah D dia adalah 40 meter. Jadi berapakah P1 dia? P1 dia kita kena campurkan P atmosfera dengan D, iaitu 10 tambah dengan 40 dapat 50. Okey, bila dia berada di permukaan laut, dia punya V2 tu berapa? Soalan dia kan, berapakah isi padu? P2 dia adalah P atmosfera tambah dengan kedalaman 10 tambah dengan sifar sebab dia tiba di permukaan laut, jadi 10. Jadi kita pun tengok soalan ada pakai P, formula ubah P, ada pakai formula ubah V. Jadi kita guna rumus hukum Boyle. Jadi hukum Boyle ni, rumus dia P1 V1 sama dengan P2 V2. Kita gantikan saja nilai dia 50 darab dengan 2 sama dengan 10 darab dengan V2. Jadi V2 yang kita nak cari ni, V2 sama dengan 50 darab 20 bagi dengan 10. Kita akan dapat 10. 10 apa? Okey, tengok unit bagi isi padu dia sentimeter padu. Jadi unit untuk isi padu ni 10 unit dia sentimeter padu. Okey, beres. Okey, contoh seterusnya. Sebuah bika 500 cm padu ditelangkupkan dan direndam dalam kedalaman air. Kedalaman air. Umar. 2.5. Berapakah isi padu air yang masuk ke dalam bika pada kedalaman air? Okey, ni bika ni. Bika ni masa dia duduk kat luar, isi padu udara yang boleh masuk dalam bika tu ialah 500 cm padu. Okey, jadi kita anggap tekanan dia, tekanan bagi gas dalam bika tu kita anggap dia sama dengan tekanan atmosfera, iaitu 10 meter air. Okey, jadi bila dia terlangkupkan bika tu dalam air, okey ni ada air. Dia terlangkupkan bika tu, jadi ada air yang masuk dalam ni. Jadi yang ini adalah isi padu udara terperangkap. Ini adalah isi padu air terperangkap. Jadi sepatutnya total ni yang 500 ni, 500 cm padu ni sama dengan isi padu udara terperangkap campur dengan isi padu air terperangkap. Jadi kita kena cari dulu isi padu udara yang terperangkap. Jadi tengok pada soalan ni dia kata
P1 10, V1 500. Okey. V2 yang kita nak cari, P2 dia berapa? Okey, P2 dia kita kena cari P atmosfera tambah dengan kedalaman. Okey, jadi P atmosfera dia sama dengan 10 tambah dengan 2.5 dapat 12.5 meter. Okey, jadi tengok soalan ni kita ada V, kita ada pemulihan ubah V, kita ada pemulihan ubah P. Jadi kita akan guna rumus hukum Boyle. Okey, hukum Boyle rumus dia P1 V1 sama dengan P2 V2. Okey, P1 dia 10 darab dengan 500 sama dengan P2 dia 12.5 darab dengan V2. Okey, jadi akan dapat V2 dia sama dengan 400 cm padu. Jadi kita nak cari isi padu air yang terperangkap dalam ni, yang masuk ke dalam bikar ni. Jadi kita pun ambil 500 sama dengan 400 tambah isi padu air yang masuk. Jadi isi padu air ni sama dengan 500 tolak dengan 400 sama dengan 100 cm padu. Ni jawapan dia. Panjang. Okey, yang terakhir contoh yang kelima. Contoh yang kelima, sebiji belon diisi oleh gas dengan tekanan atmosfera. Jadi belon ni tekanan atmosfera dia P1 dia sama dengan 10 meter air. Okey, kemudian belon kemudian ditenggelamkan ke dalam air sehingga isi padu dia menjadi 2/5 daripada isi padu asal. Okey, isi padu asal dia V1 Okey, P2. P2 yang ditanya, V2 dia kata 2/5 daripada V1. Okey, kita tengok pemulik ubah P dengan V, jadi kita guna hukum Boyle. P1 V1 sama dengan P2 V2. Okey, P1 dia 10 darab dengan V1 sama dengan P2 darab dengan 2/5 darab V1. Okey, jadi P2 sama dengan 10 V1 per dengan 2/5 V1. Jadi kita potong ni. Jadi 10 darab dengan 5/2 kita akan dapat 20. Dapat berapa? 25 10, 50 bagi 2 dapat 25. Ah, 25. Betul ke ni? Aku rasa kena betulkan balik ni. Apa? Sebab dia kata ditenggelamkan dalam air kan? Jadi P dia tu kita kena campur dulu. Okey, nampak sini ada berlaku kesilapan. Okey, jadi P1 semula, P1 10 meter air, V1 kita samakan dengan V1 lah. Okey, dia kata ditenggelamkan ke dalam air. Jadi dalam air, masuk dalam air. Jadi dia ada kedalaman kan? Okey, ni cikgu tinggal. P2 sama dengan P atmosfera mesti tambah dengan kedalaman. V2 dia sama dengan 2/5 darab dengan V1. Ni baru betul maklumat. Jadi kita kena cek maklumat dia dulu. Betul ke tak
Okey, hukum Boy P1 V1 sama dengan P2 V2. Jadi P1 dia 10 darab dengan V1 sama dengan P2 dia. P2 dia sama dengan 10 tambah dengan D. D tu kedalaman. 10 tu adalah tekanan atmosfera. Jadi bila dia beri nilai ni pastikan kita kena tengok dulu selagi dekat buoy masuk dalam air kan. Masuk dalam air ada satu kedalaman. Okey, V2 dia sama dengan 2/5 darab V1. Okey, jadi um, kita kita alihkan V1 sebelah kanan ni pergi sebelah kiri. Jadi 10 darab dengan V1 per dengan 2/5 darab dengan V1 sama dengan 10 tambah dengan D. Jadi V1 ni boleh potong. Jadi tinggal 10 darab 5/2 sama dengan 10 tambah D. Jadi D ni sama dengan 25 tolak dengan 10. Jadi kita akan dapat 15. 15 ni apa? Dia kata soalan dia cari kedalaman. Okey, kedalaman dia dalam meter. Sebab apa dok pakai sentimeter? Okey, sebab tekanan atmosfera pakai meter. Jadi sini pun kita pakai meter. Okey, settle.